surah Al-A'raf. Apa khabar Puan Kamsiah Husin, apa khabar? Amrin, apa khabar Amrin? Ya, Ustaz. Mak balik dah? Belum lagi? Baru dah balik lah. Boleh. Mak join tak malam ni? Tak pasti? Tak pasti. Sebab saudara datang. Okey, tak apa. Kena rehat dulu. Dia orang pun balik-balik semua batuk semua. Betul. Betul, biasa tu balik umrah batuk, tak sihat tu biasa. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min fazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Wa dan uzkuru, ingatlah. Uzkuru, ingatlah boleh, kenangkanlah boleh, dua-dua boleh. Uzkuru terjemah dia ingatlah boleh, kenangkanlah pun boleh. Iz ketika ja'alakum, dia menjadikan kamu. Dia ni Allah lah. Dia menjadikan kamu khulafa'a, khalifah. Maksud khulafa'a kat sini adalah plural kepada perkataan khalifah. Min daripada ba'di sesudah adin kaum Ad. Wa dan bawa'akum, dia sediakan untuk kamu. Bawa'akum, dia sediakan tempat untuk kamu. Terjemah lagi sesuai. Bawa'akum, dia sediakan tempat untuk kamu. Dia tu Allah lah, tempat untuk kamu. Fil ar, di bumi. Okey. Maksudnya di perkampungan kaum Samud ni lah, yang bernama Hijr ataupun Hagar. Fil ar, di bumi. Tattakhiduna, kamu menjadikan, kamu membuat. Tattakhiduna, kamu membuat lagi sesuai lah. Kamu membuat. Min, daripada suhuliha, tanah lapangnya. Usuran, istana-istana. Usuran, istana-istana. Palace, residence in the summer. Ubah terjemah. Quran ubah terjemah. Palace, residence in the summer. Wa dan tanhituna, kamu memahat. Al-jibal, gunung-gunung. Kamu memahat gunung-gunung. Buyutan, sebagai rumah-rumah. Maka uzkuru, ingatlah ataupun kenangkanlah. Uzkuru terjemah dia ingatlah ataupun kenangkanlah. Ala Allahi, nikmat-nikmat Allah. Ala Allahi, nikmat-nikmat Allah. Wa dan la janganlah. Taksau, kamu melampau. Fil ar, di bumi. Mufsidin, membuat kerosakan. Okey. Ni ayat pertama kita hari ni, ayat 74 surah Al-A'raf, muka surat 160. Puan Izawani, tolong baca Puan Izawani, ayat pertama kita ni ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah daripada sesudah kaum Ad, dan dia sediakan tempat untuk kamu di bumi. Kamu membuat daripada tanah lapangnya istana-istana, dan kamu memahat gunung-gunung sebagai rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melampau di bumi membuat kerosakan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Minggu lepas kita start ayat pertama, kisah kaum Soleh
iaitu kaum Samud. Kaum Nabi Saleh iaitu kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum berbangsa Arab kerana Nabi Saleh adalah salah seorang Nabi yang berbangsa Arab. Allah cerita dalam surah ini, Allah suruh Nabi Saleh mengingatkan kepada kaumnya nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi pada mereka. Kita ulang kaji balik, ada 3 tuntutan nikmat. Nikmat yang Allah bagi pada kita ada 3 tuntutan. Pertama, bersyukur. Pertama, bersyukurlah. Allah bagi nikmat tu, nikmat ni. Yang kedua, Allah suruh kita kenangkan. Maksudnya selalu ingatkan balik. Ingatkan balik. Kita duk fikir apa kita tak ada je. Kita sekarang ni, bila tengok orang tu ada tu, orang ni ada ni, jadi kita fikir kita tak ada. Sedangkan, apa yang kita ada jauh sangat bernilai, jauh sangat berharga berbanding apa yang orang lain ada. Okey? Ada orang nak bagi kita 1 juta. Contohlah, ada orang nak bagi kita 1 juta dengan syarat kita kena bagi 2 biji mata kita kat dia. Nak ke tak nak? Tak nak. Kita tak nak. Maknanya apa? 2 biji mata kita ni lagi bernilai, lagi berharga pada 1 juta. Kau 2 biji mata, tak cerita benda lain lagi. Nikmat kesihatan, nikmat kebebasan, nikmat dapat hidup. Okey, ada orang bagi kita 10 juta dengan syarat esok kita kena mati. Nak ke? Tak nak. Maknanya apa? Nyawa kita jauh lagi bernilai pada 10 juta. Ada orang bagi kita 1 juta dengan syarat kena masuk penjara 15 tahun. Sanggup tak? Tak sanggup. Maknanya, kita hidup bebas walaupun rumah kita biasa je, rumah sewa je, contohlah. Okey, rumah kecil je, bilik sempit je, contoh. Tapi satu benda kita dapat jumpa anak isteri hari-hari. Dapat tengok muka isteri, muka anak-anak hari-hari. Bayangkan orang yang Allah uji, na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara kita semua. Allah uji masuk dalam penjara. Orang tu diuji duduk dalam penjara. Walaupun dulu dia kaya, dia mewah, dia ada segala-galanya, tapi sekarang dia dalam penjara. Maka dia tak dapat tengok muka anak dia hari-hari, tak dapat jumpa isteri dia hari-hari. Orang bagi kita 1 juta dengan syarat kita kena terlantar sakit di hospital bertahun-tahun. Nak ke tak nak? Tak nak. Okey, tak nak. Kenapa? Nikmat kesihatan yang Allah bagi pada kita, dapat berjalan sana, berjalan sini, tengok tu, tengok ni, balik kampung, jumpa mak ayah, jumpa adik-beradik, jumpa pak saudara, mak saudara. Sebab kita sihat. Jauh lebih bernilai pada 1 juta. Orang tu ada 1 juta tapi terbaring atas katil, kena lupa ke, kena apa penyakit ke. Jadi Allah suruh kita kenangkan nikmat yang Allah bagi pada kita. Apa tujuan dia? Nak suruh kita sedar diri, nak suruh kita sentiasa beringat yang kita ni dah banyak sebenarnya nikmat Allah bagi pada kita. Kenapa kita rasa sikit? Kenapa kita rasa kurang? Sebab kita duk tengok orang yang lagi banyak pada kita, kita rasa sikit. Kita duk tengok orang lagi banyak pada kita duk tengok orang lagi mewah pada kita, memang kita rasa sikit semua. Jadi kita kenangkan nikmat Allah agar kita betul-betul menghargai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuntutan nikmat yang Allah bagi pada kita, apa kita kena buat? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu, maka kamu ceritakanlah pada orang nikmat Allah bagi pada kita dengan niat supaya kita nak sedar kita ni dah banyak nikmat. Bukan cerita nikmat kita pada orang dengan niat nak menunjuk, dengan niat nak bangga diri, dengan niat nak rasa kita lagi hebat pada orang. Kalau niat sedemikian, maknanya itu niat yang tidak baik. Okey, kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh ini, Allah jadikan mereka pengganti-pengganti. Maksudnya generasi-generasi yang Allah datangkan setelah kaum Ad. Maksud pengganti ialah generasi-generasi yang Allah datangkan selepas kaum Ad. Nabi Adam khalifah, lafaz singular, lafaz wahid. Adapun ayat kita sekarang khulafa'a. Maksud khulafa'a, khalifah itu pengganti generasi sebelum ni. Generasi sebelum ni semua dah mati. Sekarang kita masih hidup. Maka kitalah pengganti generasi sebelum ni. Nanti kita semua mati, akan datang generasi baru. Generasi baru tu pula dipanggil khalifah. Setelah kaum Ad. Ada sebahagian tafsir mengatakan kaum Samud dipanggil adalah kaum Ad yang kedua. Kaum Ad sebelum ni dipanggil kaum Ad al-ula, itu kaum Ad yang pertama. Adapun kaum Samud ni dipanggil juga sebagai kaum Ad yang kedua. Apa kelebihan Allah bagi pada kaum Ad? Allah bagi kelebihan kepada apa kelebihan Allah bagi pada kaum Samud? Kelebihan Allah bagi pada kaum Samud adalah dari sudut nikmat-nikmat
keperluan. Kaum Ad sebelum ni Allah bagi mereka nikmat tubuh badan. Mereka besar dari sudut tubuh badan. Mereka strong and tall. Sebelum ni kita bincang kaum Ad mereka tinggi, mereka kuat. Adapun kaum Samud, Allah bagi nikmat kepada mereka, mereka hebat dari sudut teknologi. Mereka hebat dari sudut pembangunan. Allah menjadikan bumi mereka bumi yang makmur. Kenapa? Mereka mampu buat istana-istana di tanah-tanah lapang. Tanah rata ni buat istana biasa. Biasa kat tempat kita, istana ni dalam satu daerah sebiji, 2 biji, 3 biji, 5 biji paling banyak. Mereka tak. Istana-istana mereka ni banyak, berlambak-lambak. Kaum Samud punya istana. Banyak kaum Samud punya istana. Dan istana ni adalah tempat persinggahan mereka sekali-sekali. Bukan tempat tinggal utama mereka. Dia panggil rumah persinggahan. Ataupun dipanggil apa zaman sekarang. Raja-raja ni, dia ada istana dia. Tapi dia pergi sana sekejap, pergi sini sekejap, duduk rumah tu sekejap, rumah ni sekejap. Istana hinggap, apa tak salah nama dia. Sama-sama lah juga. Mereka ni, tempat tinggal mereka di gunung-gunung. Mereka pahat gunung buat rumah, tu tempat tinggal utama mereka. Adapun istana-istana ni mereka buat bukanlah sekadar keperluan pun. Bahkan ada ayat-ayat lain mengatakan mereka buat kerana nak berbangga-bangga. Buat istana ni, berlumba-lumba buat istana ni sebab nak berbangga-bangga. Tolong baca dia, Puan Nurani boleh? Puan Nurani Muhammad Ayub, tolong baca surah Syu'ara. Surah Syu'ara. Saya tanya muka surat dah. Okay. Muka surat 372. 372. Okay. Ayat yang ke 128. 128, 129. 128 dan 128. 128 ya, Zat? 128 dan 129. Dia pergi tandas sekejap. 128, 129 ya? Ya. Kenapa kamu mendirikan pada setiap tempat yang tinggi istana yang indah untuk bermegah-megah? Dan kamu dirikan benteng-benteng agar kamu kekal hidup di dunia. Okey, terima kasih Tuan Haji Ahmad Razali. Mereka mendirikan istana untuk bermegah-megah. Okey, bukan keperluan pun. Bukan kata nak tempat tinggal, tak. Buat semata-mata nak bermegah-megah, nak bangga dengan orang, nak berlagak sombong dengan orang. Tu tujuan mereka bina istana. Mereka ni Allah kata makmur. Makmur dari segala segi, dari sudut harta, dari sudut tempat tinggal, dari sudut tanaman. Tanaman-tanaman mereka pun menjadi. Sebab tu Allah panggil mereka ni sebagai satu kaum yang makmur. Dr. Nazmi telah baca boleh Dr. Nazmi? Surah Hud. Surah Hud, muka surat 228 ayat 61. 228 ayat 61. Wasta'marakum. Wasta'mara tu dia panggil memakmurkan. Boleh dengar ya Ustaz? Dengar, alhamdulillah dengar. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagi Tuhan selain Dia. Dia yang menciptakan kamu dari bumi, tanah dan melantik kamu untuk memakmurkan. Kerana itu mohonlah keampunannya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Okey, terima kasih Dr. Nazmi. Ayat dia, wa ansha'akum minal ard, dialah Allah yang menjadikan kamu daripada tanah, wasta'marakum fiha, dia menjadikan kamu di tempat yang makmur. Daripada perkataan makmur, ain mim ra, ista'marakum, keluarlah perkataan mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid. Imarah tu dengan ain. Mengimarahkan masjid maksudnya buat masjid tu nampak makmur. Bukan hanya sekadar orang pergi sembahyang balik. Ada majlis ilmu, ada kelas menjahit, ada kelas tu, ada kelas ni, ada program tu, ada program tu. Itu dia panggil makmur. Ista'marakum. Kenapa? Mereka juga hebat dalam bercucuk tanam. Mereka juga hebat dalam bercucuk tanam. Kaum Samud ni.
Puan Kamsiah telah baca boleh? Puan Kamsiah. Ustaz. Surat 373. 373. Okey, ayat 146, 147, 148, 149. 146, 147, 148 dan 149. 373. Tiga, tujuh, tiga, empat, enam. 146 sampai 149. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? Di dalam taman-taman yang indah permai dan mata air yang mengalir. Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar kurma yang buah mayangnya halus lembut. Dan kamu memahat sebahagian dari gunung-gunung sebagai tempat tinggal dengan bijak dan bersungguh-sungguh. Okay, skillful. Terima kasih Puan Kamsiah. Mereka bangunan hebat, istana hebat, buat rumah dalam gunung-gunung hebat, bercucuk tanam pun hebat. Okay, and field of crops. Apa dia terjemah? Field of crops. Ada padang tanaman yang luas. Bukan sekadar janji ada pokok mereka subur sehingga mayangnya lembut. Mayangnya lembut maksudnya hebatlah pertanian ni. Dari sudut pertaniannya hebat. Jadi itu semua nikmat Allah untuk mereka. Maka Allah kata fazkuru ala Allahi. Ala ini kita biasa dengar kat mana tahu? Dalam surah Ar-Rahman. Tabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. So samalah tu. Fazkuru ala'i. Ada satu kitab. Satu kitab tu, nama kitab dia apa tahu? Sedap nama dia dah. Nama kitab tu adalah Ala. Ala. La. Ala'i. La. La'i. Sorry Ni lam alif. Ala. La. Ala'i. Illa ala'i ilah ilah. Nama kitab pun comel. Apa terjemah dia? Ala ketahuilah. Ala ketahuilah. Ala la'natullahi ala zalimin. Ala la'natullahi ala kafirin. Biasa lagu. Ala terjemah dia? No, ketahuilah. La tiada. Ketahuilah tiada. Ala'i nikmat-nikmat. Inilah sekarang ni. Perkataan kita sekarang fabi ayyi ala'i nikmat-nikmat illa melainkan. Illa ni terjemah dia melainkan. Ala'i nikmat-nikmat ila Tuhan. Ketahuilah tidak ada nikmat-nikmat yang kita ada. Walaupun orang tu bagi, orang ni bagi, kita pandai bisnes, kita pandai berniaga, tak kisah pun. Melainkan semua tu adalah nikmat-nikmat daripada Tuhan. InsyaAllah. Ni keunikan bahasa, keindahan bahasa. Daripada perkataan ala'i itu, keluar perkataan ila ala'i nikmat-nikmat. Semua ada lam alif, lam alif, lam alif, lam alif. Okay? Okay, baik, tak apa. Dan Allah pesan pada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi. Maksudnya muka bumi mereka, Allah, tempat tinggal mereka Allah makmurkan. Maksudnya bangunan hebat, kebun-kebun hebat. Apa maksud Allah jangan buat kerosakan? Maksud jangan buat kerosakan ialah jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Kerana apa? Tempat tinggal kamu yang aman, tempat tinggal kamu yang makmur, tempat tinggal kamu yang ada macam-macam tumbuhan, ada macam-macam kemewahan.
Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik sekelip mata, Allah Taala boleh hancurkan sekelip mata. Dulu Syria merupakan tempat pelancongan yang hebat. Dululah. Okey, ramai je orang kita hantar nak belajar kat Syria. Tapi sekarang apa dah berlaku? Kerana peperangan, kerana berebut tu berebut ni, kelahi tu kelahi ni, maka tak ada orang nak pergi Syria hari ni. Walhal dulu tempat hebat. Destinasi pelancongan. Pelajar-pelajar Malaysia yang belajar kat sana pun sedap buat duit. Jadi pemandu pelancong kat sana. Tapi Allah nak hancurkan, Allah nak binasakan sekejap je. Lepas tu Allah kata dalam surah Ar-Rum, berlakunya kerosakan di darat, di laut, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Amrin, tolong baca Amrin boleh? Surah Ar-Rum. Okey, surah Ar-Rum. Dulu ayat ni ada orang guna masa nak pilihan raya. Okey? Mana tentulah pasal pilihan raya. Okey? Sebenarnya ayat ini bukan kaitan dengan pilihan raya pun. Ayat ini nak beritahu apa saja kerosakan yang manusia buat menjadi sebab kerosakan di muka bumi. Tolong baca muka surat 408 ayat 41. 408 Setelah terlihat kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, Allah mahu mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Telah berlaku kerosakan, evil, mischief kat darat, kat laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Manusia yang buat kerosakan, manusia yang menyebabkan kehancuran, manusia yang menyebabkan kebinasaan. Sama ada kebinasaan direct bila orang tu perang. Iyalah, bila berlakunya peperangan, maka berlakulah keruntuhan bangunan, rosak tanaman, mati binatang ternakan. Kerana berlakunya peperangan. Peperangan berlaku sebab apa? Manusia berebut tu, berebut ni, masing-masing nak merasakan kumpulan paling betul, paling hebat. Berlakulah peperangan. Apa tujuan dia? Tujuan dia Allah nak suruh manusia tu kembali pada Allah semula. Allah nak suruh manusia tu kembali pada Allah semula. Okay? Jadi Allah pesan, Allah dah bagi banyak kemewahan. Allah dah bagi banyak kesenangan. Jangan fikir Allah tak boleh tarik. Jangan fikir Allah tak mampu nak binasakan. Jangan fikir Allah tak mampu nak ambil semula nikmat-nikmat tersebut. Kamu nak memajukan sesuatu tempat. Kamu nak membangunkan suatu tempat. Ambil masa bertahun-tahun. Bertahun-tahun nak bangunkan satu negeri, satu daerah, ambil masa bertahun-tahun. Tapi Allah nak hancurkan perlu bertahun-tahun juga ke? Tak ada. Satu hari, seminggu, setengah hari, cukup bagi Allah untuk menghancurkan sesuatu tempat. Okey, baik. Seterusnya. Kerana apa? Kerana melakukan kerosakan, punca membuat dosa maksiat, punca berlakunya kerosakan di muka bumi. Punca berlakunya kekurangan hujan. Punca berlakunya kematian-kematian haiwan. Sebab apa? Sebab manusia buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok surah Sabah, tolong baca dia. Puan Nuraini Bahru, tolong baca boleh? Surah Sabah. Dulu mereka punya mewah. Ayat muka surat 430, ayat 15 dengan ayat 16. 430, ayat 15, 16, 17. Ayat 14 ayat Ustaz 16, 17. 16 17. Ayat atas sekali. 15. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim pada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi dan sedikit pohon sid. Demikianlah kami
Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Okey, terima kasih. Puan Nuraini. Dulu kebun mereka ni, kampung mereka dipanggil Baldatun Thayyibatun. Negeri yang baik, negeri yang mewah, negeri yang hebat. Kaum Sabak punya negeri ni. Okey? Tapi oleh kerana mereka buat kufur pada Allah SWT, Allah binasakan negeri mereka. Kebun-kebun baik itu semua Allah binasakan. Allah hantar banjir besar. Mereka punya empangan, mereka punya tempat tadahai, mereka punya empangan, mereka punya tempat tadahai air itu pecah. Habis tanaman-tanaman mereka hancur. Allah ganti dengan pokok-pokok yang tak memberi manfaat. Allah ganti kepada mereka pokok-pokok yang banyak tapi tak beri manfaat. Macam kita beli tanah tak tanam apa-apa, tumbuhlah pokok-pokok semak sambun yang tak guna tu. Tambahlah juga ada tumbuh pokok, tapi pokok yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka kufur, mereka berpaling daripada apa yang Allah suruh mereka buat. Okey, sambung ayat baru. Untuk sahabat-sahabat yang baru. Ustaz, boleh tanya tak? Kaum Sabak ni kaum Nabi apa ya Ustaz? Kaum Sabak ni adalah kaum yang sebelum Nabi Sulaiman. Kerana kaum yang datang sebelum zaman Nabi Sulaiman, mereka mewah lah. Okey, kaum yang datang sebelum Nabi Sulaiman. Kerana apa? Kerana Nabi Sulaiman pada zaman dia berkahwin dengan Bilqis. Bilqis adalah salah satu permaisuri, salah seorang permaisuri yang datang selepas kaum Sabak. Okey, selepas kaum Sabak. Jadi kaum Sabak adalah kaum yang datang sebelum zaman Nabi Sulaiman. Kalau ikutkan Nabi Sulaiman, sebelum ni Nabi apa? Nabi Daud alaihi salam. Kalau ikutkan sebelumnya adalah zaman Nabi Daud alaihi salam. Cuma wallahu alam, Nabi apa yang dihantar kepada kaum Sabak, wallahu alam. Okey, wallahu alam. Tak pastilah Nabi apa dihantar. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, seterusnya untuk sahabat yang baru masuk, kita sekarang muka surat 160. Kita sekarang muka surat 160 ayat yang ke-75. Ayat 75 sambung. Qala telah berkata, Al-mala'u pembesar-pembesar. Al-mala'u pembesar-pembesar. Alladzina yang istakbaru sombong. Istakbaru sombong. Min daripada qaumihi kaumnya kaum Nabi Saleh lagi kaumnya kaum Nabi Saleh. Li kepada allazina orang-orang yang ustud'ifu dianggap lemah. Orang-orang yang sombong daripada kaumnya telah berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Okey. Li bagi man orang yang amana beriman. Amana telah beriman. Minhum di kalangan mereka. Apa yang mereka kata? Buat pembuka kata, adakah ta'lamuna kamu mengetahui anna bahawasanya salihan maksudnya Nabi Saleh lah ni. Salihan refer mereka maksudnya Nabi Saleh. Mursalun diutuskan min daripada Rabbihi Tuhannya. Okey, buat penutup kata. Ini maksudnya ini kata-kata orang yang sombong kepada orang yang lemah tadi dah. Qalu, orang yang beriman di kalangan orang yang lemah. Itu maksudnya mereka berkata. Siapa mereka kat sini? Orang yang beriman di kalangan orang-orang yang lemah. Maknanya orang yang lemah tak semua beriman. Di kalangan orang lemah tak semua beriman. Ni yang beriman di kalangan yang lemah. Qalu, mereka berkata, Inna sesungguhnya kami bi dengan
ma apa yang ursila dia diutuskan, ursila dia diutuskan, bihi dengannya, mukminun beriman. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Zakiah Ismail, terjemahkan Puan Zakiah boleh? Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Telah berkata pembesar-pembesar yang sombong daripada kaumnya kepada orang yang dianggap lemah bagi orang yang telah beriman di kalangan mereka. Adakah kamu mengetahui bahawasanya Nabi Soleh diutuskan daripada Tuhannya? Mereka berkata, sesungguhnya kami dengan apa yang dia utuskan dengannya beriman. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Sama Ustaz. Dalam ayat ni, bila Allah kata, telah berkata pembesar-pembesar yang sombong di kalangan kaumnya. Maknanya, pada masa ni ada pembesar yang tak sombong. Maknanya, pada masa ni ada pembesar yang tak sombong. Okey, kita bincang dulu. Siapa pembesar yang sombong? Pembesar yang sombong adalah pembesar-pembesar yang mereka minta mukjizat dengan Nabi Soleh. Mereka kata, wahai Soleh, kalau betul kau Nabi, bagi kami mukjizat. Kalau betul kau Nabi, tunjuk pada kami mukjizat. Kita dah cerita. Maka Nabi Soleh tanya, nak mukjizat apa? Mereka jawab dengan penuh confident, dengan yakin 100% Nabi Soleh tak boleh tunaikan kehendak mereka. Mereka nak Nabi Soleh keluarkan seekor unta bunting daripada batu besar ni. Mereka minta dua kepelikan. Dua kepelikan kita katalah. Pelik yang pertama, unta keluar pada batu. Itu yang pelik pertama. Pelik yang kedua, yang lagi pelik pada yang pertama ialah unta tu keluar bunting. Bagi mereka, memang Nabi Saleh tak boleh nak tunaikan kehendak mereka. Lalu Nabi Saleh tanya, kalau aku dapat tunaikan, nak beriman tak? Mereka kata, kami akan beriman. Mereka kata, kami akan beriman. Okey? Lalu, Nabi Saleh doa pada Allah, keluar sungguh unta betina bunting. Lepas keluar tidak berapa lama, unta tu pun melahirkan anak. Jadi sebagai orang yang tunai janji, sebagai orang yang jujur, patutnya berimanlah. Sebab mereka kata akan beriman kalau dapat tunaikan kehendak mereka. Tapi malangnya lepas Nabi Soleh tunaikan kehendak mereka, mereka tak nak beriman. Maka dah tengok mukjizat, masih tak nak beriman, itu namanya sombong. Dah tengok kebenaran, dah tahu kebenaran, tapi masih memilih untuk tak nak beriman, itulah namanya sombong. Masa ni, ada golongan yang tak sombong. Ada pemimpin yang tak sombong. Ni saya share kat skrin. Ni dalam tafsir Ibnu Katsir terjemahan bahasa Indonesia. Okey, tengok setelah mereka mengucapkan sumpah dan janji kepadanya, Nabi Soleh pun berdiri mengerjakan solat, berdoa kepada Allah. Kemudian batu gunung tu di perkampungan Samud ni bergegar. Lalu retak dan keluarlah daripadanya seekor unta betina yang sedang hamil, yang janinnya bergerak-gerak di antara kedua sisinya, seperti yang mereka minta. Pada saat itu, ada salah seorang pemimpin kaum Samud yang beriman, namanya Junda' bin Amr. Dan ada lagi orang-orang lain yang bersamanya beriman. Okey? Nampak? Baguslah dia ni. Lepas dia tengok mukjizat, dia beriman. Maknanya dia sombong tak? Dia tak sombong. Sebab tu, dalam ayat ni, bila Allah kata, ayat kita sekarang, telah berkata pemimpin-pemimpin yang sombong di kalangan kaumnya, makna kata ada yang tak sombong. Masa ni dah ada yang tak sombong. Siapa yang tak sombong? Yang mana mereka minta mukjizat, lepas Nabi Soleh tunjuk mukjizat, mereka beriman. Itulah tak sombong. Kerana definisi sombong, Nabi kata, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Jadi dia ni, iaitu yang kat skrin nama Junda' bin Amr, dia pemimpin, dia antara pemuka-pemuka kaum. Bila dia tengok Nabi Soleh dapat buat apa yang mereka cabar, maksudnya memang betul Nabi. Maka dia pilih untuk beriman, dia tak sombong. Yang lain-lain, tengok cerita dia lagi, pemuka-pemuka kaum Samud yang lain pun nak beriman juga. Tapi dihalang oleh seorang pemimpin yang bernama Zu'ab bin Amr bin Labid. Zu'ab bin Amr bin Labid. Dia tak bagi beriman. Jadi yang lain pun tak nak beriman jugalah. Yang lain tak nak beriman sebab dihalang oleh Zu'ab bin Amr bin Labid dan juga seorang lagi namanya Al-Hubab. Mereka ni
pemimpin-pemimpin lain dan orang-orang bertugas menjaga berhala. Makna kata, lepas Allah tunjuk mujizat Nabi Saleh, pemimpin mereka terbagi pada dua kategori. Kategori pertama yang pilih untuk beriman, yang tak sombong. Kategori kedua yang pilih tak nak beriman, yang sombong. Lagi kemuncak kesombongan mereka, lagi bertambah sombongnya mereka ni. Mereka bukan sekadar tak nak beriman, bahkan mereka perli, mereka sindir, mereka provok orang-orang beriman dengan mengatakan, tengok dalam ayat ni, orang-orang yang sombong daripada kaum Nabi Saleh telah berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Kenapa mereka dianggap lemah? Orang-orang yang sombong ni dia kaya, dia duduk kat istana, dia ada rumah dalam batu, dia buat rumah daripada gunung-gunung, pemuka-pemuka ni. Jadi orang yang banyak harta juga, orang yang kaya juga, cuma tak ada istana macam mereka, tak mewah macam mereka, lalu mereka agak lemah. Minta maaf, contohlah ni, orang yang income dia 100,000 sebulan, orang yang income 100,000 sebulan, contoh, okay? Apa pandangan mereka tentang orang yang gajinya 10,000 sebulan? 10,000 sebulan nak belagak. Contoh, dia kata macam tu lah. Aku 100,000 sebulan. Contoh. Sedangkan orang yang gaji 10,000 sebulan besar tak besar dah sebenarnya. Banyak dah sebenarnya. Tapi ada orang yang lagi banyak pada mereka pandang orang tu dianggap lemah kerana apa? Gaji dia tak sama tarangan gaji aku, dia dianggap lemah. Ayat tadi, Allah kata, Allah tak kata mereka miskin, Allah kata dianggap lemah. Orang putih terjemah ustud'ifu tu maksudnya were counted weak. Dianggap, dikira sebagai lemah. Mereka bukan lemah, sebenarnya pun lemah. Okey? Di kalangan orang yang dianggap lemah, maksudnya orang yang bukan tahap T20 ni lah. Contoh. Mereka ni pun terbagi pada dua golongan. Golongan pertama, golongan yang tak nak beriman. Golongan kedua, golongan yang beriman. Jadi, senang cerita, nak buat faham ayat ni, ni golongan-golongan kayangan. Atas ni dipanggil golongan kayangan. Saya tulis K lah. K ni golongan kayangan. Maksudnya mereka punya leader, mereka punya chief ada dua golongan. Golongan pertama, golongan yang pilih untuk beriman. Golongan yang memilih untuk beriman tadi. Bagaimana nama kat skrin tadi, iaitu yang bernama Jundak bin Amr. Dia ni antara orang kayangan yang pilih untuk beriman. Yang kedua, ni ayat kita sekarang, orang-orang yang sombong di kalangan pemimpin. Mereka ni memilih tak nak beriman. Okey. Ini kita kata golongan kayangan. Golongan kedua masih kaya juga tapi bukan tahap kayangan. Pun sama juga, golongan yang dianggap lemah. Saya tulis L. Maksud L ni apa? Dianggap lemah. Kerana gaji mereka 10,000 je sebulan, bukan 100,000 macam orang kat atas. Ni contoh. Jadi golongan yang dianggap lemah juga terbagi pada dua kategori. Kategori pertama yang beriman, sama macam Jundak bin Amr tadi, kategori pertama. Okey. Kategori kedua, kategori yang tak beriman. Nampak? Ni golongan bawahan, golongan biasa, ni golongan atasan, golongan pemimpin-pemimpin, YB, wakil-wakil rakyat. Contoh, ni sekadar contoh. Ini dalam ayat ni. Golongan yang kedua ni, yang sombong ni berkata kepada golongan yang beriman yang dianggap lemah. Jelas penerangan ni? Golongan yang dianggap lemah ada dua golongan. Kaum Nabi Saleh, satu golongan yang dianggap lemah yang tak beriman. Satu lagi golongan yang dianggap lemah tapi dia beriman. Jadi golongan sombong ni berkata kepada golongan yang beriman dengan nada perli. Bila dah sebut mereka ni sombong, bila dah kata orang-orang yang pemimpin-pemimpin ni sombong, mereka iktiraf tak? Mereka setuju tak yang Nabi Saleh ni Rasul? Tak setujulah kat mulut mereka. Kat mulut mereka, mereka tak setuju. Tapi hati mereka sepatutnya mereka terima yang Nabi Saleh tu Nabi. Sebab memang keluar sungguh unta daripada batu tadi. Masalahnya ayat mereka sekarang, tengok apa yang orang kaya sombong cakap pada orang beriman yang golongan dianggap lemah tadi. Adakah kamu mengetahui yang soleh itu diutuskan daripada Tuhan dia? Tujuan mereka cakap macam ni supaya orang-orang yang beriman tu jadi lemah semangat. Orang-orang yang beriman tu ubah fikiran, tak jadi nak beriman. Itu tujuan mereka guna ayat ni.
Mereka tak setuju Nabi Soleh tu Nabi. Tapi mereka guna perkataan mursalun. Mereka guna perkataan mursalun. Ni contoh, nak faham ayat ni. Ni contoh lah ni ya. Kat sebuah kampung. Adalah seorang penduduk kampung ni terkenal dengan sifat jahat dia. Dia pernah mencuri, dia pernah masuk penjara. Okay, kita kata dia pernah buat kesalahan jenayah lah. Lelaki kat kampung ni. Isteri dia pun sama, terkenal sebagai orang yang buat salah kat kampung tu. Tak bayar hutang orang tu, buat salah orang ni, macam-macam lah. Kita kata suami isteri kat kampung tu memang pasangan yang terkenal orang tak baik. Orang tak baik ni dalam bahasa Arab dia panggil toleh. Okey, dalam bahasa Arab soleh ni baik kan? Soleh baik. Okey, soleh baik. Lawan pada soleh dipanggil toleh. To alif lam ha. Toleh ni lawan pada soleh. Ini dalam bahasa Arab. Okey. Jadi ni contoh je ni saya nak bagi. Ni bahasa Arab lah. Tolah ni toleh. Jadi kat kampung tu suami isteri kita kata orang tak baik lah. Suami tu rekod tak baik banyak, isteri tu pun rekod tak baik banyak. Lalu setelah 5-6 tahun, 7-8 tahun, tiba-tiba anak pasangan ni tadi balik daripada pondok, balik daripada madrasah, okey, balik daripada pondok, balik daripada madrasah, tiba-tiba jadi ustaz. Balik tiba-tiba jadi ustaz. Jadi orang yang dulu mak ayah dia orang tak baik, tiba-tiba dia jadi ustaz. Balik-balik dia jadi ustaz. Anak pasangan tak baik dia jadi ustaz. Maka apa pandangan orang kampung? Boleh ke anak dia jadi ustaz? Mak dia jahat, anak dia jadi ustaz? Tak mungkinlah mak dia jadi ustaz, tak mungkinlah anak dia jadi ustaz. Mak dia orang tak baik, ayah dia orang tak baik. Okey? Takkanlah anak dia jadi ustaz. Jadi orang yang busuk hati ataupun orang yang tak suka anak dia jadi ustaz ni sebab mak ayah dia dulu panggil jahat, dia pergi hasut penduduk kampung. Dia pergi kat kedai mamak. Dia pergi kedai kampung tu, dia kata kat 2-3 orang. Tujuan dia kata kat 2-3 orang tu supaya 2-3 orang tu sokong apa dia kata lah. Tujuan dia. Dia orang jahat, hati busuk, mulut busuk. Dia pergi kedai makan, dia kata, nak tahu tak? Anak si Filan tu jadi ustaz. Nada ni dipanggil nada apa? Nada perli, nada sombong, nada bagi dia lawak lah. Ataupun kita kata nada ni nada yang dia tak setuju. Nada dia tak setuju dan dia ingat, dia rasa orang lain pun tak setuju macam dia juga. Anak dia orang tu jadi ustaz. Dia bukan dia cakap tu dengan nada tak setuju, dengan harapan orang yang dia cakap tadi tu kat kedai makan tadi tu, dia ni nama si A lah, yang mulut jahat, hati jahat ni nama si A. Dia cakap kat kedai makan tu depan C, B, C, D, E, F, G. 5 orang kawan baik dia. Dia cakap kat kedai makan, kau tahu tak anak Haji tu jadi ustaz? Dengan harapan, dengan tujuan supaya kawan-kawan baik dia 5 orang tu kata, jadi ustaz. Kakak lawaknya macam mana anak orang jahat jadi ustaz? Dengan harapan kawan dia cakap macam tu. Tetapi apa yang kawan dia A, B, C, D ni jawab? Kawan dia yang kat kedai makan tu jawab apa? Memang ustaz pun. Kami belajar ngaji dengan dia. Dah sebulan kami belajar ngaji dengan dia. Nampak si A ni, maafkan saya. A ni, mulut jahat ni. Dia pergi kedai makan, dia jumpa kawan-kawan dia. Dia tahu tak anak si Haji tu jadi ustaz. Dia cakap macam tu dengan harapan, dengan tujuan supaya kawan-kawan dia dengar kata dia, sama-sama dengan dia kutuk anak Haji tu. Ustaz apa? Entah datang celah mana tiba-tiba jadi ustaz. Belajar kat mana tak tahu, ada siji apa tak tahu, tiba-tiba ngaku ustaz. Tak malu tu. Jadi tujuan dia cakap macam tu supaya kawan-kawan dia kutuklah sama-sama dengan dia. Tapi tengok kawan dia jawab apa? Memang ustaz pun. Kami dah 3 bulan belajar ngaji dengan dia. Alhamdulillah, Iqra' kami dah habis. Sekarang kami dah masuk juzuk 2. Jadi apa perasaan si Fulan yang mulut jahat tadi? Apa perasaan dia? Malu. Ya? Malu Ya. dengan diri sendiri. Malu pada diri sendiri. Betul lah. Biasa berlaku tak? Biasa berlaku. Dia mumpak orang tu, mumpak orang ni.
Tak ada orang kata, memang dia ustaz pun, kami dah lama belajar ngaji dengan dia. Ataupun kadang-kadang, ni sekadar contoh. Ada kawan kita tu, dia tak suka dengan satu produk yang si fulan ni jual. Yang dia hati busuk, mulut busuk, contohlah ni sekadar contoh. Tapi berlaku dalam masyarakat sebenarnya. Dia tengok kawan tu mula berniaga, jadi dia nak burukkan kawan tu. Kau tahu tak, dulu dia berniaga tu tak jadi. Sekarang ni dia berniaga produk ni pula. Apanya produk tak tahu. Dia kata produk dia boleh sembuh tu, boleh sembuh ni, boleh hilang gatal lah, boleh hilang penyakit kulit lah. Dia cakap kat saya. Contohlah dia cakap kat saya. Dengan tujuan supaya dia ingat saya pun akan sokong dengan dia. Tak? Dia tu berniaga macam-macam, tak kaya-kaya pun, produk timbang kilo atau apa-apa. Dia, dengan tujuan supaya cakap macam tu. Tapi bila dia kata kat saya kata apa? Memang dia jual produk tu bagus, saya dah beli dah. 4 botol dah produk tu saya beli. Alhamdulillah, memang bagus. Saya pakai produk tu, senang buang air besar, sihat, Alhamdulillah. Jadi dia jadi tercengang. Aku ingatkan aku kutuk dia depan si fulan ni sama-sama nak kutuk dia. Rupanya si fulan ni dah beli produk dia, dan produk tu nyata berkesan. Malu muka dia. Malu muka dia. Sebab ayat ni, kalau kita tak terjemah dengan nada sindiran, terjemah dengan nada pertanyaan, mana mungkin orang kafir akan tanya soalan, awak tahu dah ke yang Nabi Soleh tu jadi Rasul? Mereka tidak mengiktiraf pun yang Nabi Soleh tu sebagai Rasul. Bagaimana mereka guna perkataan Rasul pada Nabi Soleh? Jadi perkataan mereka panggil Nabi Soleh sebagai Rasul hanyalah sebagai perli sindiran. Mereka tidak maksudkannya. Contoh. Ini sekadar contoh. Puan Nurani ada? Puan Nurani Muhammad Ayub ada? Puan Nurani? Ada Ustaz. Kaum Yahudi, mereka terima tak Nabi Isa sebagai Rasulullah? Yahudi. Bukan Kristian, Yahudi. Yahudi mereka tak terima Nabi Isa sebagai Rasulullah. Bahkan Yahudi anggap Nabi Isa ni anak zina. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa anak zina. Tapi masa mereka nak kutuk Nabi Isa, apa kata mereka? Tolong terjemahkan dia, Puan Nurani, muka surat 103. Ayat 157. Ayat 157. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga disebabkan dakwaan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa ibni Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang, iaitu yang mereka bunuh, ialah yang kelihatan, yang diserupakan oleh penglihatan mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeza pendapat tentang pembunuhnya, sebenarnya mereka berada dalam keadaan ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan yang pasti selain mengikut sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak yakin bahawa yang mereka bunuh itu ialah Nabi Isa AS. Puan Nurani, mereka panggil Nabi Isa siapa dalam ayat ni? Dan, apa Ustaz? Mereka panggil Nabi Isa, dalam ayat ni mereka panggil Nabi Isa tu apa dia? Al-Masih. Al-Masih, okey. Rasulullah, betul tak? Rasul. Yes, Rasulullah. Nampak? Mereka Yahudi. Mereka bunuh Nabi Isa. Lalu mereka mengatakan, kami telah bunuh Nabi Isa bin Maryam, Rasulullah tu. Mereka tak setuju Nabi Isa tu Rasulullah, sebab tu mereka bunuh. Mereka kata Nabi Isa tu anak zina kan. Mereka tuduh Maryam berzina dengan Yusuf. Yusuf ni apa, saya lupa dah nama dia. Bukan Nabi Yusuf lah, Yusuf lain. Okay. Tiba-tiba mereka kata kami telah bunuh Nabi Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi perkataan mereka Maryam sebagai Rasulullah kat sini adalah sindiran, perli. Bukan mereka maksudkan ini. Mereka sebut sebagai Rasulullah tu perli. Macam orang yang hati busuk tadi, dia kata, anak orang tu jadi ustaz. Anak orang tu jadi ustaz. Dia sebut perkataan ustaz tu dengan niat nak perli, dengan niat nak sindir. Tapi orang-orang yang beriman ni jawab. Orang-orang yang beriman ni jawab dengan penuh bangga, dengan penuh perasaan yakin, mengatakan, ya, memang dia Rasul pun. Dan kami semua beriman dengan apa yang dia bawa. Memang dia Rasul pun. Dan kami beriman dengan apa yang dia bawa. Ini jawapan orang-orang yang beriman tadi. Okey? Seterusnya, apa jawapan orang yang sombong? Ayat 76.
Qala berkatalah, sambung ayat 76. Qala berkatalah, allazina orang-orang yang istakbaru sombong. Istakbaru sombong. Siapa yang sombong dia masukkan kat sini? Oh, dah padam dah tadi Yang sombong yang dia masukkan kat sini adalah, kan tadi saya buat gambaran tadi, pemimpin yang beriman, okey, pemimpin yang beriman, pemimpin yang kafir. Okey. Kat sini orang lemah, kat sini orang dianggap lemah yang beriman, orang dianggap lemah yang kafir. Tadi kata-kata pemimpin kafir kepada orang lemah dianggap beriman. Sekarang Allah kata telah berkata orang-orang yang sombong. Siapa? Ni. Orang yang sombong kat sini ni. Bukan pemimpin, bukan leader, tapi rakyat biasa yang dianggap lemah, mereka ni yang berkata. Okey? Telah berkata allazina, oleh orang-orang yang istakbaru sombong, inna sesungguhnya kami bi dengan allazi orang yang amantum kamu beriman bihi dengannya itu dengan Nabi Saleh lah kat sini dia tak iktiraf Nabi Saleh tu Nabi, sebab tu dia kata kami dengan orang yang kamu beriman dengan dia tu kafirun, mengingkari. Terjemah kafirun, mengingkari, tak nak percaya, tak nak terima. Okey, Puan Amirah terjemahkan boleh? Puan Amirah, tolong terjemahkan. Boleh Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkatalah orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dengan orang yang kamu beriman dengannya, iaitu Nabi Soleh, mengingkarinya. Okey, terima kasih Puan Amirah. Mereka tak guna perkataan Nabi, tak guna perkataan Rasul. Kenapa? Mereka tak iktiraf mereka tidak mengiktiraf yang Nabi Soleh tu Nabi. Mereka tidak mengiktiraf yang Nabi Soleh tu Rasul. Sebab tu mereka tak panggil Nabi. Sebab mereka tidak mengiktiraf yang Nabi Soleh tu Nabi. Mereka tidak mengiktiraf yang Nabi Soleh tu Rasul. Sebab tu orang-orang yang sombong ni, rakyat biasa yang sombong ni mengatakan, kami dengan orang yang kamu beriman dengan dia tu kafirun. Ayat ni boleh tak kalau kita ubah? Kita kata apa? Sesungguhnya kami dengan Nabi Soleh tu kafir. Boleh je. Tapi mereka nak nafikan ke Nabi ataupun ke Rasulullah Nabi Soleh, mereka guna perkataan kami dengan orang yang kamu beriman dengan dia tu, kami kafir, kami tak nak terima, kami tak nak percaya. Maknanya mereka bukan sekadar tak nak sebut Nabi Soleh tu Nabi, nak sebut nama Soleh pun tak nak. Nak sebut nama Soleh pun tak nak. Inilah tanda sombong. Kadang-kadang orang yang sombong ni dengan adik-beradik dia sendiri. Contoh dia gaduh dengan adik-beradik. Ini sekadar contoh. Tapi berlakulah dalam masyarakat. Dia gaduh dengan adik-beradik dia. Lama gaduh ni, gaya tak balik, tak jumpa adik-beradik dia. Tiba-tiba ada seorang adik-beradik lain kata, jomlah jalan rumah adik kita tu. Oh, tak nak. Nama dia pun kau tak nak dengar. Jangan sebut nama dia kat aku. Okey? Lepas tu dia kata apa kat abang dia? Awak nak pergilah rumah dia tu. Kau tak nak pergi rumah dia tu. Walau dia tu ada nama adik dia sendiri. Tapi kerana sombong, nak sebut nama pun tak nak. Nak sebut nama pun malas. Alah, rumah dia tu. Rumah budak tu. Dia guna perkataan ni. Orang tu ada nama. Adik dia ada nama. Adik dia ada pangkat. Okey. Tapi dia balas sebut nama adik dia, kata tak sebut nama dia pun aku tak nak dengar. Aku nak pergi rumah budak tu, aku tak nak pergi rumah budak tu. Contoh. Ni ada sombong. Ada orang tu sombong, dia bukan sekadar tak nak berjumpa dengan orang tu. Contohlah ni. Nak sebut nama orang tu pun tak nak. Ni contoh. Samalah juga, mereka yang sombong ni nak sebut nama Soleh pun tak nak. Sebut je lah dalam ayat ni. Kami dengan Soleh tu tak nak percaya. Dah, senang. Nak sebut nama Soleh pun tak nak. Fir'aun punya sombong. Masa dia lemah, tengah terkapai-kapai lemas Fir'aun ni kan. Patutnya guna je lah perkataan, aku beriman dengan Allah. Senang.
Tapi punya sombong Fir'aun, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel beriman dengan dia. Kan panjang. Fir'aun kata, aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel beriman dengan dia. Sebut je lah Allah. Tanda sombong. Dah nak mati, lela dah. Terengganu kata nak mati, lela dah. Maksudnya dekat-dekat nak mati dah. Malah lagi berat mulut nak sebut nama Allah tu. Masih lagi nak sebut, aku dengan Tuhan yang Bani Israel beriman tu, aku percaya. Aku beriman sekarang. Ni masa nak mati. Sebut je lah Allah. Tak nak sebut. Sombong. Kalau baca dia, muka surat Puan Nur Hidayah, tak nak baca Puan Nur Hidayah? Muka surat 219 ayat 90-91. Letih Fir'aun. Nak mati sebut je lah La ilaha illallah. Tapi dia sebut apa? Tengok ayat 90. Sekejap Puan Nur Hidayah. Ayat 90 tu. Saya baca. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ. Apa panjang-panjang cakap dengan Fir'aun? Sebut je lah. Amantu annahu la ilaha illallah. Senang, pendek je mengucap. Ni nak kena sebut La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kan susah hidup. Okey, tolong terjemahkan ni Puan Hidayah ayat 90-91. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah derhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang melakukan kerosakan. 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pengajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengendahkan kata-kata kekuasaan kami. 90 dah baca buat? 90. 90 baca juga Ustaz? 90 cepat. Ini 90 tu poin saya. 90 tu poin saya. Okey, 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim, iaitu berserah diri. Terima kasih Puan Hidayah. Aku percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Kan panjang. Sebut je lah, aku percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pendek je. Tapi kerana sombong dalam hati, nak sebut nama Allah pun berat mulut. Ni tak tanda-tanda orang sombong. Tanda-tanda orang sombong bukan sekadar nak berjumpa. Kawan tu dia minta maaf dah. Tak nak jumpa, tak nak pergi rumah dia. Dia jemput tak nak datang. Sebut nama orang tu pun tak nak. Ni masalah hati kita lah. Bukan masalah orang tu, masalah hati kita. Okey, jadi orang-orang sombong ni mengatakan, orang yang kamu beriman dengan dia itu, sorry, kami tetap kufur, kami tetap tak nak beriman, kami tetap tak nak percaya kepada dia. Lalu apa yang kaum Nabi Soleh ni buat? Maka, sambung maka, aqaru, mereka menyembelih. Aqaru, mereka menyembelih. An-naqah, unta betina. An-naqah, unta betina itu. Terjemah an-naqata, unta betina itu. Dan atau mereka menolak. Atau mutuwan kabira. Okey, atau ni terjemah dia, mereka menolak. Daripada mereka menolak, mereka reject, mereka tidak menerima, dua-dua boleh. Atau tu, daripada amri rabbihim, perintah Tuhan mereka. Amri rabbihim, perintah Tuhan mereka. Dan qalu, mereka berkata. Pemuka-pemuka, orang-orang kafir ni lah. Sama ada pemimpin ataupun orang biasa yang sombong. Mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, I'tina, datangkanlah kepada kami. I'tina, datangkanlah kepada kami. Dengan azab yang
ta'iduna, engkau janjikan kepada kami. Ta'iduna, engkau janjikan kepada kami. In, jika. Kunta, engkau. Min, daripada al-mursalin, para rasul. Al-mursalin, para rasul. Tolong terjemahkan dia. Puan Rosnani, terjemahkan boleh Puan Rosnani? Ayat kita sekarang, ayat 77 ni. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu atau mereka menolak daripada perintah Tuhan mereka, dan mereka berkata, wahai Soleh, datangkanlah kepada kami dengan azab yang engkau janjikan pada kami, unta engkau daripada para rasul. Ya, jika engkau daripada para rasul. Maksudnya kalau kau termasuk di kalangan para rasul yang betul, bukan fake, bukan scammer, bukan tipu, datangkanlah azab yang kau janjikan pada kami. Maknanya kaum Nabi Soleh ni, mereka setuju adanya rasul daripada Allah. Kaum Nabi Soleh ni, mereka setuju adanya rasul daripada Allah. Cuma mereka tak setuju Nabi Soleh itu rasul mereka. Itu point dia. Kalau tanya mereka, kenal tak Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh. Tahu tak Nabi Nuh? Tahu Nabi Nuh. Kalau tanya orang kafir ni lah. Tahu tak Nabi Hud? Tahu. Tahu tak Nabi Idris? Tahu. Nabi Soleh? Kami tak terima dia Nabi. Maksudnya mereka bukannya jenis satu kaum yang tak kenal langsung tentang kenabian. Mereka bukannya kaum yang tak tahu langsung tentang kenabian. Mereka tahu tentang kenabian. Sebab tu mereka kata, wahai Soleh, kalau kau di kalangan para rasul, betul lah kau ni sama level dengan Nabi Nuh, betul lah kau ni sama level dengan Nabi Hud, Nabi Idris sebelum ni, maka datangkanlah azab yang kau janjikan kepada kami itu. Okey? Baik. Mereka telah membunuh unta Nabi Soleh. Mereka telah membunuh unta Nabi Soleh. Dalam bahasa Arab ada 4 perkataan bunuh ataupun sembelih. Ada 4 perkataan bunuh ataupun sembelih. Pertama, sembelih yang biasa digunakan untuk sembelih orang, sembelih binatang yang leher pendek dipanggil zabaha. Okey? Dipanggil zabaha. Zabaha ni digunakan untuk sembelih orang, sembelih binatang. Okey, zal ba ha. Okey, zabaha ni terjemah dia sembelih. Sembelih apa? Sembelih orang pun dipanggil zabaha. Sembelih binatang leher pendek pun dipanggil zabaha. Di mana? Di kawasan leher. Di mana? Di kawasan leher. Okey. Tolong tengok surah ni ya. Tolong baca Puan Norizan boleh? Puan Norizan. Sembelih lembu kan, kisah Bani Israel. Bani Israel sembelih lembu, Allah kata fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Semua tengok kalau boleh perkataan sembelih kat situ zabaha. Saya cari muka surat aja Surah Al-Baqarah. Okey, muka surat 11. Muka surat 11 ayat 71. Boleh Puan Norizan? Kat situ ada fadhabahuha. 11 ayat 17. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, lembu itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sihat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu. Okey, nampak? Mereka menyembelihnya tu zabahuha. Sembelih lembu tu lah. Puan Norizan, dekat muka surat 8 ayat atas sekali. Tadi sembelih lembu Tadi sembelih lembu, dia guna zabahu. Sekarang sembelih orang, guna zabahu juga.
Atas sekali muka surat 49 Ustaz ya? Bukan, muka surat 8. Muka surat 8 ayat 49. Okey, baik. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan azab siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Itulah ujian yang besar dari Tuhanmu. Ada yang kat pengikut tu Ustaz, ada macam nombor kecil 25 tu nak baca ke? Boleh nak baca, tak ada masalah pun. Okey, Fir'aun merupakan gelaran bagi raja-raja Mesir pada zaman dahulu. Menurut sejarah, Fir'aun pada zaman Nabi Musa AS adalah Menetan, anak kepada Ramses. Yes, tu satu pendapat lah. Meneptan anak Ramses. Okey, tu satu pendapat. Pendapat lain ada lagi lah, nama dia lain pula, Ar-Rayyan bin Al-Walid. Okey, tu satu pendapat, Meneptan anak Ramses. Okey. Okey, terima kasih Puan Norizan. Poin saya kat situ adalah yudhabbihuna, mereka menyembelih. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW pesan pada kita, kalau nak bunuh orang, bunuh elok-elok. Dalam peperangan nak bunuh orang, jangan duk seksa orang tu, potong kaki dulu, potong telinga dulu, siap-siap kulit dulu. Dia Yahudi ke, dia musuh nombor satu bagi orang Islam ke, tak boleh buat macam tu. Ya, ni hadis dia. Waktu sunat menajamkan pisau masa sembelih binatang, supaya binatang yang nak disembelih tu tak terseksa. Okey, ni hadis kat skrin. Okey, Nabi SAW bersabda daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah memerintahkan kindness, ihsan tu buat baik pada segala perkara. Fa'idha qataltum, apabila kamu bunuh orang dalam peperangan lah ni, ataupun bunuh hudud ke, okay, you must make the killing in the best manner. Fa'ahsinul qatlata, bunuh yang terbaik. Bunuh yang terbaik apa dia tahu? Pancung. Bunuh yang terbaik adalah pancung. Kursi elektrik ke, gantung sampai mati ke, apa lagi? Hukum bunuh kat dunia ni. Kursi elektrik lah, apalah. Yang paling terbaik pancung. Bila kamu bunuh orang dalam peperangan, bunuhlah yang paling baik. Ni poin saya ni. Hadis ni, tengok hadis ni, jangan tengok terjemah lagi, tengok bawa hadis dia. Wa idza zabahtum fa ahsinud dzabhata, bila kamu sembelih maka perelokkanlah sembelihan. Sembelih dengan cara yang baik. Jadi salah satu cara nak sembelih yang baik, wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah seseorang kamu menajamkan, sharpen his knife. Okey, dan hendaklah direhatkan binatang sembelihan dia. Waktu lepas sembelih binatang raya haji, raya korban, ikatan yang kita ikat kat kaki dia, ya, nak sembelih lembu kena ikat kaki dulu lah. Ikat kaki, ikat tangan kat pokok lembu tu. Jadi lembu tu ikat kat pokok. Tapi lepas sembelih, Nabi kata lepaskan ingatan dia, give ease to his animal in order to reduce his pain. Okay, ini hadis lah kan. Hadis dari Imam Muslim. Jadi bunuh dalam bahasa Arab, sembelih yang pertama dipanggil zabaha. Kat mana? Kawasan leher. Kat mana? Kawasan leher. Ada lagi satu perkataan sembelih, lagi dua, lagi tiga lah sebenarnya. Ada lagi perkataan sembelih dipanggil nahara. Nahara. Kat mana nahara? Kita tak payah refer, saya baca je. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Waw, alif, nun, ha, ra. Jadi nahara ni dalam bahasa Arab sembelih. Nun, ha, ra. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ni dalam bahasa Arab maksudnya sembelih binatang yang leher panjang. Sembelih binatang yang leher panjang, contohnya unta, burung unta. Maka tempat sembelih bagi binatang yang leher panjang adalah di pangkal leher. Kalau binatang leher pendek, ayam, lembu, kambing, leher pendek, maka sunat sembelih berhampiran dekat dengan tekuk dia. Tekuk dia lah, leher dia. Manakala
bagi binatang yang leher panjang, sunat menyembelih di bahagian pangkal leher. Jadi sembelih di bahagian pangkal leher dipanggil nahar. Nahara. Sebab tu dalam surah Al-Kawthar ni, seolah-olah Allah nak kata, sembelihlah binatang yang terbaik, yang besar, iaitu unta. Nahara, sembelih unta, ataupun sembelih digunakan untuk binatang yang leher panjang, sembelih bahagian pangkal dipanggil nahara. Yang ketiga, aqara. Kita bincang sekarang aqara. Yang keempat dipanggil zakaya. Zakaitum. Zakaya ni maksudnya, dia sembelih binatang sambil jerit-jerit sebut nama berhala. Dia sembelih binatang apa tu tak kisahlah. Dia sembelih lembu ke, kambing ke, unta ke, zirafah ke, dia sembelih tak kisah. Tapi masa dia sembelih tu, dia sebut-sebut nama berhala. Di perbuatan sembelih sambil sebut-sebut nama berhala tu namanya zaikafya. Tolong baca dia. Puan Izawani, tolong baca Puan Izawani. Surah Ali Imran. Muka surat 106 ataupun 107. 107. Muka surat 107 ayat 3. Ayat 3. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 107. Ya. Maafkan betul lah 107. Yes. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih, darah yang keluar mengalir, daging babi termasuk semua anggota tubuhnya, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat tinggi, yang mati kerana ditanduk, yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Okey, cukup puan. Kat situ ada 3 perkataan sembelih. Dalam ayat ni ada 3 perkataan sembelih. Pertama uhilla, yang kedua zakaitum, yang ketiga zubiha. Zubiha kita dah terangkan. Jadi uhilla dengan zakaitum ni adalah dia sembelih macam biasa, tapi dia sembelih untuk berhala-berhala. Masa dia sembelih dia sebut nama berhala. Hukumnya haram, sembelih tu tak sah. Dia Islam, dia Muslim, tapi dia sengaja masa sembelih sebut nama berhala. Hukumnya haram, sembelih tu tak sah. Disembelih masa sebut nama berhala dipanggil zakaitum. Zal, kaf, ya. Ini nombor 3. Sembelih yang ketiga. Sembelih yang keempat yang kita nak bincang sekarang dipanggil aqara. Aqara ni maksudnya apa dia? Menyembelih binatang bukan pada leher. Menyembelih binatang bukan pada leher. Sembelih juga ke? Bunuh juga ke? Ya. Contoh, dalam kitab fiqh. Kita ada lembu seekor. Lembu kita berlari, pop masuk dalam perigi buta. Jatuh. Hidup lagi, segar lagi. Kaki kuat goyang lagi, bunyi buah kuat lagi. Tapi kepala bawah, kaki ke atas. Lembu kita tu jatuh dalam perigi buta. Kepala bawah, kaki ke atas. Lembu kita tu. Jadi kalau biar sehari 2 hari mati lembu tu. Nak sembelih, nak ambil buat keluar lembu daripada perigi buta, nak ambil buat keluar. Masa tu zaman dulu mana ada excavator, mana ada. Mana ada broza, orang panggil broza, bulldozer. Mana ada nak panggil, nak angkat benda tu. Orang kampung ramai-ramai nak angkat seekor lembu daripada perigi pun tak larat, susah. Contoh. Jadi kalau biar sehari 2 hari mati macam tu je lembu tadi. Maka untuk sembelih lembu, kepala kat bawah, kaki kat atas. Kalau kepala dia menonjol kat atas, kaki kat bawah, senang je lah sembelih kan. Maka sembelihan untuk binatang macam tu dipanggil kaedah dipanggil aqara. Apa cara dia? Tombak belakang lembu. Lembu tu dalam perigi buta. Tak reti lukis perigi buta. Saya lukis lebih kurang je lah, minta maaf kalau lukisan tak nampak macam dia. Ni perigi buta lebih kurang. Ni perigi buta lebih kurang. Lembu jalan-jalan pok jatuh. Kepala kat sini. Kepala lembu. Kaki kat atas, ekor kat atas. Minta maaf lah kalau tak nampak macam lembu. Tak pandai lukis. Kaki kat atas tu, kepala kat sini. Macam mana nak turun sembelih? Dalam ni, orang tak pandai sembelih. Maka orang dekat duduk atas ni boleh tombak bahagian belakang lembu. Lukakan.
biar dia mati. Bila darah keluar banyak, mati. Sah tak? Sah. Kenapa sah? Sebab susah nak disembelih. Susah nak disembelih. Maka boleh. Maka sembelihan macam ni dipanggil dalam bahasa Arab aqara. Sama tak? Orang yang bela rusa dia susah nak ditangkap. Dia bela rusa dia susah tak nak ditangkap ni. Kalau lembu kambing senang tangkap. Rusa dia tak boleh. Nak tangkap tak boleh, nak pegang tak boleh. 5 orang pegang tak boleh juga. Bukan jatuh dalam pergi pun. Boleh juga guna kaedah aqara ni tadi. Baling tombak ke, baling panah ke. Okey, boleh. Rusa dia beli rusa tapi nak tangkap susah. Nak tangkap susah, nak pegang ramai-ramai pun susah. Susah nak sembelih rusa dia. Maka boleh guna kaedah aqara ni tadi. Dengan syarat memang betul-betul susah lah. Okey. Jadi dia tombak belakang lembu ni tadi dalam kaedah fiqh dia panggil aqara. Tak panggil sembelih lah. Tapi tujuan dia untuk makan. Boleh dia panggil aqara dalam bahasa Arab. Boleh. So jelas bab tu bila kita kata aqara ni adalah membunuh binatang bukan pada leher, dipanggil aqara. Okay, Allah kata mereka membunuhnya. Siapa yang bunuh dia ni? Siapa yang bunuh unta Nabi Saleh ni? Imam Abu Ja'far dan ahli tafsir lain mengatakan bahawasanya ada seorang wanita di kalangan mereka yang boleh dikatakan sebagai mastermind dalam kes ni. Namanya adalah Unaizah binti Ghanam. Nama wanita ni namanya adalah Unaizah binti Al-Ghanam. Ni kat skrin. Dia juga digelar sebagai Ummu Usman. Dia juga digelar sebagai Ummu Usman. Anak dia nama Usman, jadi dia digelar sebagai Ummu Usman. Okey. Dia wanita kafir. Dia wanita kafir yang tua, yang tak larat. Tua tak larat pula. Dia seorang wanita kafir, okey, yang dah tua, tapi sangat kuat kebencian dia kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kebencian dia sangat kuat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Dia wanita pertama. Okey. Dia ni ada ramai anak perempuan cantik-cantik. Unaizah binti Ghanam ni dia ada ramai anak perempuan yang cantik-cantik. Suaminya nama Zu'ab bin Amir. Zu'ab bin Amir ni yang tadi, yang saya share mula-mula tadi, yang tak bagi orang lain nak beriman dengan Nabi Saleh. Nama dia Zu'ab bin Amir. Okey. Ada seorang lagi wanita lain, perosak ni, wanita perosak. Wanita kaya yang menjadi perosak. Orang nak dengar cakap dia sebab dia kaya pertama. Yang kedua, orang dengar cakap dia sebab dia ramai anak perempuan yang cantik-cantik. Unaizah binti Ghanam ni, dia tak cantik lah sebab dia dah tua kan. Tapi ramai orang nak dengar, ramai orang nak ikut cakap dia, ramai orang dengar cakap dia sebab dia ada anak perempuan yang cantik-cantik. Jadi nama wanita yang kedua yang terlibat dalam kes pembunuhan unta Nabi Saleh ni adalah Sadaqah binti Al-Muhaya. Sadaqah binti Al-Muhaya. Okey. Dia wanita nak panggil apa? Bukan tak sesuai. Balu lah. Bukan balu. Dia janda. Okey. Tengok dalam tafsir kata apa? Dia ceraikan lelaki tu. Hebat tak hebat? Dia ceraikan lelaki tu. Sebab lelaki dia masuk Islam. Namanya Sadaqah binti Al-Muhaya. Ni laki pula dasar. Ni wanita yang kedua. Okey. Ada seorang wanita lain namanya adalah Sadaqah binti Al-Muhaya bin Zuhair bin Mukhtar. Dia ada kedudukan yang terhormat dalam kaum dia. Dia kaya, dia cantik. Dulu dia pernah dinikahi oleh seorang Muslim dari kalangan kaum Samud. Maksudnya kaum Samud kahwin dengan dia. Lepas tu kaum Samud tu masuk Islam. Lepas Nabi Saleh datang. Lalu dia pun menceraikan laki-laki tu. Hebat ni dia boleh ceraikan laki tu. Hebat tak? Hebat lah. Okey, baik. Dua orang ni lah kita kata perosak. Pencetus kepada berlakunya kerosakan yang lain. Nampak? Wanita punya angkara. Orang lain ramai lagi benci dengan unta Nabi Saleh ni. Sebab apa benci dengan unta Nabi Saleh? Kena gile-gile. Kena gile-gile minum. Dulu di sumber air mereka dapat minum tiap-tiap hari.
Bila ada unta Nabi Soleh kena gile-gile. Hari ni turn mereka, esok turn unta, lusa turn unta, tulak lusa turn mereka. Kan berat hidup, susah hidup. Allah buat macam tu sebab apa? Mereka dah minta mukjizat. Allah dah bagi, tak nak beriman. Maka Allah cari sebab, Allah bagi alasan untuk azab mereka. Apa sebab dan apa alasan? Allah suruh mereka bergile-gile minum air dengan unta. Allah suruh mereka bergile-gile minum air dengan unta. Tapi mereka pilih tak nak buat. Bukan sekadar tak nak buat, tapi mereka pilih untuk bunuh unta tersebut. Tolong baca dia surah Al-Qamar. Tuan Haji Ahmad Razali tolong baca, boleh Tuan Haji Ahmad Razali, surah Al-Qamar, juzuk yang ke-27. Saya cari muka surat jap. 27. Saya tak lupa muka surat lagi. Okey, muka surat 529. 529 surah Al-Qamar ayat yang ke-24 sampai 29. 24 sampai 29. Boleh? Mereka berkata, adakah layak kita mengikut seorang manusia di antara kita? Kalau begitu, kita dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Dialah seorang pendusta lagi sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya pendusta lagi sombong. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina untuk ujian bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Dan sampaikanlah kepada mereka bahawasanya air itu dibahagi, yakni gilirannya dengan unta betina itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya. Maka mereka memanggil kawan mereka, lalu ia pun memegang unta betina itu dan membunuhnya. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ahmad Razali. Nampak? Mereka tak puas hati kalau unta tu sekadar datang, tunjuk diri dia sebagai mukjizat, lahir anak, lepas tu pergi kat tempat lain duduk pada pasir ke, tak ada masalah pun. Jadi mereka bukan memusuhi unta pun. Mereka memusuhi Nabi Soleh. Masalahnya ialah unta tu kena gile-gile. Sebelum ni mereka boleh pergi kat sumber air kampung mereka, boleh minum air tiap-tiap hari. Tapi bila ada unta tu kena gile-gile. Bila ada unta tu kena gile-gile. Jadi kena gile-gile tak puas hati lah. Ni wanita-wanita yang kaya-kaya ni tak puas hati. Maka apa dua orang wanita tadi buat? Unaizah binti Ghanam dan juga Sadaqah binti Muhayya. Apa mereka buat? Mereka ni tak kuat lah nak bunuh unta. Perempuan mana berani nak bunuh unta? Mana berani nak sembelih unta kan? Apa mereka buat? Dua-dua ni gunakan pangkat mereka, kekayaan mereka, gunakan kecantikan anak-anak mereka dan gunakan kecantikan dia sendiri. Sadaqah binti Muhayya ni dia masih lagi cantik lah. Manakala Unaizah binti Ghanam ataupun Ummu Usman dia dah tua, tapi anak-anak cuma comel. Okey? Lalu Sadaqah binti Muhayya dia upah seorang lelaki. Nama dia panggil seorang lelaki namanya Al-Hubab. Dia offer diri dia. Dia kata, kalau kau dapat bunuh unta tu, kau dapat aku. Kalau kau bunuh unta tu, kau dapat aku. Power dia punya offer dia ni. Kalau bunuh unta tu, dapat aku. Maksudnya dia pun sedar dia tu cantik. Orang pun tahu dia cantik, waktu dia offer diri dia. Kalau dia sedar diri tu tak cantik, dia offer diri dia, siapa nak. Tapi Al-Hubab menolak tawaran tersebut. Okey? Al-Hubab menolak tawaran tersebut. Setelah tu, Sadaqah binti Al-Muhayya dia panggil seorang lelaki yang merupakan sepupu dia. Nama lelaki itu adalah Masda' bin Mahraj. Masda' bin Mahraj bin Al-Muhayya juga sepupu dia lah kan. Masda' pun menerima tawaran tu. Bolehlah, janji dapat kahwin denganmu, dia katalah. Adapun Unaizah binti Ghanam, dia panggil seorang lelaki yang berani di kalangan kaum dia, namanya Qidar bin Salif. Namanya adalah Qidar bin Salif. Dia panggil seorang lelaki namanya Qidar bin Salif. Qidar ni, dia orang yang kulit gelap, pendek. Orang panggil dia anak luar nikah lah, anak penzina. Sebab nama dia bukan, nama yang dinasabkan pada ayah dia tu tak jelas. Okey, ayah dia sebenarnya nama Syihad, bukan nama Qidar.
tapi dia nak sabitkan juga ayah dia ni sebagai orang besar, dia bubuh nama dia. Nama ayah dia adalah Salif. Tapi sebenarnya nama ayah dia adalah Syihad. Okey, baik. Jadi Unaizah kata apa kat dia? Kau ni memang tak ada orang nak kat kau. Kulit kau macam ni, muka kau macam ni. Tapi nak tak? Kalau kau, aku bagi anak gadis aku. Kau pilih mana-mana yang kau nak. Anak perempuan aku ramai comel-comel, pilih mana yang kau nak. Jadi Qidar bin Salih ni dia tahu. Dia memang takkan dapat kahwin je kalau tak dapat offer macam tu. Tak ada orang nak kat dia, dia dah lah kulit gelap. Orang tuduh anak penzina pula, siapa nak kahwin dengan dia? Maka dengar offer macam tu, dia pun setuju. Qidar bin Salih bin Masdak bin Mahraj. Okay, anak luar nikah kulit gelap ni setuju. Apa? Tak dapat perempuan ni. Lalu, dia pun panggil 7 lagi orang-orang lelaki lain yang sepakat nak bunuh unta tadi. Jadi 2 orang ni, Masdak bin Mahraj dan juga Qidar bin Salih, panggil lagi 7 orang lelaki untuk bunuh unta tu. Jadi berapa orang? 9 orang. 2 orang perempuan tadi bagi arahan, bagi offer. Bagus tak bagus ni? Ni panggil fitnah wanita ni. Wanita punya pasal, sanggup. Okey, wanita punya pasal, jadi. Kerana apa wanita lebih membenci kepada unta Nabi Soleh ni? Kerana wanita lah yang pada zaman tu bertugas banyak ambil air ke pulau rumah, ambil air untuk mandian suami, untuk mandi anak-anak, untuk mandi seisi rumah, wanita lah. Jadi bila wanita ni pergi, nak basuh baju, kena beratur, kena tunggu turn unta, susahlah kerja mereka lah. Kita tak kisah mana pun, balik-balik minum air dah ada dah. Dia wanita 2 orang ni tadi. Lalu, si 2 orang lelaki ni tadi panggil 7 orang lelaki yang lain. Okey? 7 orang lelaki yang lain, jadi jumlah mereka 9 orang. Tolong baca Dr. Nazni, surah, saya cari muka surat sekejap. Surah An-Namal, tak silap saya, surah An-Namal. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiduna fil ard. Yes, muka surat 381 Dr. Nazni, 381. Ayat 46, 47, 48. 46, 47, 48. Dia Soleh berkata, wahai kaum, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon keampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang yang bersamamu. Dia Soleh berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu ada 9 orang lelaki yang berbuat kerosakan di bumi. Mereka tidak melakukan kebaikan. 49 ya Ustaz? Ya, betul. Satu lagi. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kita akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu dan sesungguhnya kita orang yang benar. Okey, terima kasih Dr. Nazni. Ni, perbualan mereka untuk bunuh Nabi Soleh alaihi salam. Mula-mula bunuh unta, lepas bunuh unta, nak bunuh Nabi Soleh alaihi salam pula. Jadi Allah kata, di bandar itu, ada 9 orang lelaki yang buat kerosakan. Kenapa 9? 2 orang campur 7 jadi 9. Macam mana cara mereka buat kerosakan? Mereka menunggu di tempat laluan unta tersebut. Mereka dah kaji dah ni. Mereka dah kaji dah kat mana tempat laluan unta tersebut. Okey? Mereka pun tunggu. Pada satu hari, setelah unta tu minum air, pada giliran unta tu, pada hari giliran unta tu minum air, jadi dia tunggu kat satu tempat. Bukan dia. 9 orang lelaki ni tadi tunggu kat satu tempat untuk sekat unta ni. Unta tu macam biasa, lepas dia minum air, dia pun pergi ke tempat untuk rehat lah, unta ni tadi. Maka lelaki-lelaki ni pun kepung dia. Okey? Maka ketika mana
lelaki-lelaki 9 ni kepung unta tadi, maka mereka pun terus melontarkan anak panah. Siapa lentarkan anak panah? Masdak ni. Dia melontarkan anak panah ke arah unta tersebut, kena betis dia. Okey, kena betis dia. Unta tu pun jatuh, tak boleh nak jalan lah sebab kena betis dia. Maka mereka semua 9 orang ni jadi apa nak kata? Serba salah. Boleh ke bunuh unta ni? Sebab kalau unta ni benar-benar wahyu ataupun mujizat daripada Allah terhadap Nabi Soleh, teruk kita lepas ni. Kalau nak kata unta ni itu tipu, kita semua tengok dia keluar daripada batu. Anak betina pula. Dia keluar daripada batu dan anak ada dalam unta tersebut. Okey? Nak kata dia unta tipu, kita semua tengok dia betul keluar daripada batu. Nak kata Nabi Soleh tipu, kita yang cabar dia. Jadi dia jadi teragak-agak. Walaupun dia kafir, dia jadi teragak-agak. Sebab apa? Nak bunuh unta bukan takut dengan unta tu. Takut apa Nabi Soleh janji tu kena kat mereka. Tengah-tengah takut teragak-agak ni, maka Unaizah binti Ghanam, yang anak perempuan cantik-cantik tadi, masa tu dia guna kelebihan Allah bagi pada anak perempuan cantik-cantik, dia suruh anak perempuan dia keluar. Ada pendapat mengatakan dia pilih anak perempuan dia yang paling cantik untuk keluar, memperlihatkan dirinya kepada Qudar ataupun Qidar. Lalu Qidar ni, dia takut-takut tadi, serba salah tadi, tengok perempuan jadi hero selalu. Ni biasa ni. Ada satu petikan saya baca dia tulis apa tau. Dia kata, kalau nak main futsal, main bola ke dengan mana-mana tim lain, friendly, perlawanan persahabatan, pastikan kedua-dua tim tak ajak girlfriend. Ajak isteri tak apa, ajak wife sendiri tak apalah kan. Jangan ajak girlfriend. Sebab apa? Kalau tim-tim main futsal ni, main bola sepak ni ajak girlfriend, perlawanan nama friendly, tapi bila girlfriend tengok pemain-pemain bola yang niat nak friendly tadi, dia tak jadi friendly. Dia automatik jadi Ronaldo. Automatik dia jadi pemain bola sepak Argentina lah, pemain bola sepak Brazil. Kenapa? Bila girlfriend duduk sebelah, tengok dia main bola, kaki bangku pun jadi hebat. Betul ni? Okay, betul kan? Betul lah. Masing-masing nak tunjuk dia power lah. Nak tunjuk dia hebat lah depan dia punya girlfriend ni. Betul lah. So, Qidar bin Salim, dia asalnya takut serba salah nak bunuh unta ni. Tapi bila Unaizah binti Ghanam suruh anak perempuan dia paling cantik keluar, dia pun terus berani. Dia pun menghayunkan pedang di unta tersebut, di leher unta tersebut, unta tu pun mati. Maka kenapakah pembunuhan unta ni dia panggil Aqarah? Kerana sebelum dia sembelih unta tu, telah berlaku panahan kaki pada kaki unta agar unta tu terjatuh. Jadi panahan untuk buat unta tu jatuh sebelum disembelih, nama perbuatan tu dalam bahasa Arab dipanggil Aqarah. Lalu anak unta betina tadi sempat melarikan diri, hilang daripada pandangan mereka. Ada pendapat mengatakan anak unta tadi naik ke atas bongkah batu yang besar, lalu mengeluarkan bunyi unta lah, bunyi unta marah. Bunyi melenguh. Indonesia terima bunyi melenguh. Tak tahu nak panggil apa bahasa Melayu, tapi bunyi unta yang tu dia panggil dalam bahasa Arab lah kan. Lalu dia masuk dalam batu balik, dalam gua hilang, unta tu hilang. Nama lelaki tu ni dalam, saya ambil dalam The Great Quran. Ni nama lelaki tu. Nama lelaki tu Qudar, yang dalam tafsir Ibnu Katsir Qidar, tapi tak kisahlah nama lelaki tu. Okey. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit berani pergi untuk bunuh unta betina. Orang lain benci juga dengan unta tu, orang lain tak suka juga Nabi Soleh, tapi sebab risau, takut-takut berlaku musibah, takut-takut berlaku perkara yang tak senang. Sebab ayat minggu lepas Nabi Soleh pesan apa ayat minggu lepas? Tolong baca dia. Puan Kamsiah tolong baca boleh, Puan Kamsiah, ayat terakhir kita sebelum ni. Apa Nabi Soleh pesan? Muka surat 159 ayat bawah sekali. 159 ayat bawah sekali. Itu pesanan Nabi Soleh sebelum ni. Ayat bawah sekali. Kita sekarang muka surat 160 ni, muka surat 159 ayat 159 ayat bawah sekali. Ayat 73 Ustaz. Ya, betul.
Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara mereka, Nabi Soleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, mukjizat dari Tuhan kamu. Ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai keterangan bagi kamu, membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, terima kasih Puan Kamsiah. Kalau sentuh tu maksudnya apa? Kalau bunuh dia ke apa-apakan dia, kamu akan dapat azab. Ni Nabi Soleh warning awal-awal. Jangan kacau dia, kamu dah tak nak beriman. Kamu minta unta, Allah bagi unta. Live depan mata kamu. Unta keluar kat batu, dah tak nak beriman. Sekarang ni jangan kacau. Kalau kamu kacau dia, kamu akan dapat musibah. Puan Nuraini Baharum, tolong baca boleh? Muka surat 229. Nabi Soleh bila tahu mereka bunuh unta ni, Nabi Soleh kata apa? Tunggulah kamu 3 hari. Kamu enjoy, kamu bergembira 3 hari. Lepas 3 hari nasiblah kamu. Boleh Puan Nuraini Baharum, muka surat 229. Ayat 6465. Ya, 6465. Inilah tanya ayat last kita sambung minggu depan insyaAllah. Okey, terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, yakni Soleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Okey, terima kasih Puan Nuraini Baharum. Lepas mereka dengar Nabi Soleh cakap macam ni, mereka risau. Sebab Nabi cakap dengan penuh yakin 3 hari. Maka 9 orang lelaki tadi kata apa? Kita bunuh dia pula lepas ni. Kita bunuh Nabi Soleh. Sebab apa? Kalau apa dia cakap tu betul, kita akan mati lepas 3 hari. Biar dia mati, kita mati sekali. Nah, fair lah. Kalau dia cakap tu tak betul, dia main warning je tapi tak ada apa berlaku, sekurang-kurangnya kita telah bunuh seorang penipu. Itu kata-kata mereka. Jangan tengok malam tu mereka pergi nak bunuh, Allah binasakan mereka dahulu. Orang lain, 3 hari, mereka terseksa dalam masa 3 hari, wajah mereka berubah, warna kulit mereka berubah. Hari keempat, mereka Allah binasakan dengan suara tempikan dan juga gempa bumi. Itu kita sambung minggu depan insyaAllah. Boleh? Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.